Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, terlebih dahulu seperti biasa, marilah sama-sama kita banyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga nikmat yang dikurniakan kepada kita setiap detik dan masa dapat sama-sama kita gunakan ke arah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam ini kita cuba untuk melihat dan menekuni beberapa lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung bahagian yang kedua daripada kisah Nabi Allah Adam alaihi salam, yang mana pada malam ini kita akan cuba menyambung pada ayat yang ke-35. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Ayat 35 sehingga 39 surah Al-Baqarah. Kira-kiranya sehingga di situ tamat kisah ini. Maknanya mula daripada wa idz qala rabbuka lil malaikah sampailah kepada hum fiha khalidun. Satu cerita. Selesai satu cerita. Dan insya-Allah pada malam ini kita cuba untuk selesaikan kisah kita pada malam ini. Pada kali yang lalu, pada bulan yang lalu, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkisahkan kepada kita seawal bagaimana Allah taala menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salam. Bagaimana mula-mula Allah taala cipta Nabi Adam sebagai makhluk manusia hak mula-mula Allah taala cipta. Kemudian berlaku kisah bagaimana berlaku kita kata soal jawab, pertanyaan daripada malaikat.
Malaikat tanya Allah Ta'ala, nak buat apa bagi jadi manusia ni? Sedangkan manusia ni makhluk yang jahat. Kami kenal mereka ni siapa dia? Lebih baik kami. Malaikat tanya begitu. Allah Ta'ala menjawab dan memperjelaskan kepada malaikat hikmah kejadian manusia itu sendiri. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui kenapa tidak dipilih malaikat itu. Kenapa malaikat tak dipilih mendiami bumi tetapi manusia. Tuan-tuan, kalau kita rajin baca Quran, kita akan jumpa di sana Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kejadian manusia ini. Allah Ta'ala menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza-beza. Dan penggunaan perkataan yang berbeza-beza ini sebenarnya membawa makna sesuatu kepada kita. Kenapa kadang-kadang Allah Ta'ala sebut manusia ini dijadikan daripada turab, kadang-kadang tin, kadang-kadang salsal. Kira-kira kalau kita ambil kira keseluruhannya, kita kumpulkan ayat-ayat begini, kita akan dapat satu maklumat yang berguna, iaitu bagaimana cara Allah Ta'ala menjadikan manusia. Baik, cuba kita tengok. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam AS ini dengan Allah Ta'ala menyebut perkataan turab. Hak tu hak mula-mula. Bila kita kumpul balik, kaji balik ayat ni, rupa-rupanya ada sebab. Maka disusun. Hak mula-mula adalah turab. Berdasarkan kepada kefahaman bahasa Arab. Daripada mana? Surah Ali Imran ayat 59. Allah Ta'ala kata apa? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ini khalaqahu min turab. Allah Ta'ala menjadikan ia, yakni manusia, daripada turab. Turab tu apa dia? Turab tu makna tanah. Tanah, semata-mata tanah. Dia tidak ada apa-apa lagi unsur lain. Turab ni tanah semata. Kemudian itu peringkat yang pertama. Bila jumpa ayat yang lain pula menunjukkan kepada peringkat yang berikutnya. Apa dia? Allah Ta'ala menyebut dalam surah Sad ayat 71. Allah Ta'ala sebut apa? Inni khaliqum basharam min tin. Tin pula Allah Ta'ala guna perkataan tin. Tin ini apa dia, tuan-tuan? Tin ini ialah tanah liat. Tanah liat, dan dia ini tanah yang sebati dengan air. Dia adalah tanah campuran tanah dengan air. Tin adalah tanah yang bercampur dengan air, bukan tanah liat, tanah campur dengan air. Maknanya tadi tanah saja. Kemudian yang kedua ini, tin ini adalah tanah yang sifatnya bercampur dengan air. Ada unsur air dalam tanah itu, menunjukkan kepada tahap yang kedua kejadian manusia. Daripada tanah saja, kemudian campur pula dengan air. Kemudian peringkat yang seterusnya, peringkat yang seterusnya, peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga iaitu Allah Ta'ala menyebut dalam surah Safat ayat yang ke-11, inna khalaqnahum min tinil lazib. Tinil lazib itu peringkat yang ketiga. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Tadi tanah campur air, ni tanah liat. Tanah yang tadi campur dengan air, kemudian peringkat yang ini pula adalah tanah liat. Yakni tanah tadi, asal tanah campur dengan air, air tu dah sebati dengan tanah, maka dia menjadi tanah liat. Maknanya dia macam kita tahu tanah liat dulu ke mana, dia kira lembek begitu tak, tanah liat ada air dalam dia. Tu peringkat yang ketiga. Kemudian peringkat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam suratul Hijr ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering. Itu dia, tanah liat kering. Tadi tanah liat campur dengan air basah. Ini yang peringkat yang seterusnya, campur dengan tanah liat kemudian dah kering. Maknanya sudah melalui satu proses, tanah yang tadi campur dengan air dikeringkan, maka dia jadi seolah-olah tanah liat yang sudah
apa nama ni, yang sudah kita kata dah sebati kemudian kering gitu. Dan peringkat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Perkataan kal fakhar. Fakhar itu. Fakhar ni apa dia? Fakhar ini ialah tanah kering seperti tembikar. Tembikar. Macam kita tengok orang buat labu sayung tu tak? Dia boleh ukir tu. Dia boleh buat bentuk. Maknanya peringkat yang terakhir ini, setelah mana dia jadi serupa tanah liat yang kering itu, Allah Ta'ala membentuk tubuh badan manusia yang namanya Adam AS ini. Itu kita tengok bagaimana Quran menjelaskan kepada kita bagaimana proses kejadian manusia yang unik ini. Kita baca Quran, pasal apa tang tu kata lain, tang ni kata lain, dan benda ini pernah dibangkitkan oleh orang yang tidak faham tentang ayat Al-Quran demi nak bagi tahu Quran tu salah, Quran tak betul. Padahalnya dia tak erti. Rupa-rupanya apa yang nak diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui ayat-ayat yang berbeza ini ialah proses dia. Sikit-sikit. Begitu telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mencipta manusia yang bernama Adam alaihissalam ini. Baik, jadi itu proses kejadiannya. Kemudian masuk dalam syurga, Allah Ta'ala tempatkan Adam dalam syurga, dan kita tengok bagaimana kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala ciptakan dalam syurga bersama dengan isterinya Hawa. Kemudian pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita. Allah Ta'ala kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami kata bagi Adam, ya Adam, duduk engkau dan isteri engkau akan syurga. Baik, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam duduk dalam syurga. Duduk dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makan oleh kedua kamu daripadanya akan makanan yang luas di mana tempat kehendak kedua kamu. Maknanya apa? Duduk dalam syurga, nak makan apa makan. Dibebaskan kepada mereka, nak pergi mana pilah dalam syurga. Baik. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan hampir kedua kamu akan ini kayu dengan makan daripadanya, iaitu hintah, gandum atau kurma. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Nak duduk dalam ni, duduk, buatlah apa sahaja. Nak makan apa, makanlah. Makanlah apa pun. Baik, jadi pelik juga no? Kita fikir isu tentang makan juga terbit daripada awal lagi jadi manusia. Allah Ta'ala sebut begitu daripada awal lagi, isu tentang makan dan minum dah ada dah seawal-awal kejadian manusia. Jadi soal makan dan minum ni satu benda yang cukup besar apa-apanya dalam kehidupan kita. Ada? Dia satu isu besar dalam kehidupan kita. Baik. Fatakuna minal zalimin, maka sebab jadi kedua kamu daripada jumlah segala orang-orang yang zalim. Maknanya apa? Allah kata kalau tak ikut begitu, tak boleh makan daripada pohon ini. Kalau buat juga, maka kamu berdua adalah tergolong di kalangan manusia yang zalim. Ini bagaimana penceritaan Allah Ta'ala buat mai kepada kita dalam ayat ini. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka menggelincir akan keduanya oleh syaitan daripadanya, yakni daripada syurga. Bersumpah iblis bagi Adam dan Hawa dengan nama Allah bahawa ia daripada jumlah orang yang menasihat dan menyuruh ia akan keduanya dengan makan kayu khuldi itu, maka makan keduanya. Ini dalam surah A'raf. Allah Ta'ala cerita sambung lagi, maknanya dibesarkan lagi, dilebarkan lagi ceritanya bagaimana syaitan iblis ini dia memang mengaku kata dia ni penasihat. Aku ni dia kata penasihat kepada hampa berdua. Hampa berdua ni kalau hampa tak ikut nasihat aku, hampa akan kena halau daripada sini. Cara dia kelentong, dia tipu. Kalau hampa dengar nasihat aku, hampa akan kekal sampai bila-bila. Aku tahulah aku hidup lagi lama pada hampa. Tu hujah dia. Hujah dia. Dia hidup lebih lama, jadi aku ni dah duduk lama dah, aku tahu rahsia dia. Aku tahu kenapa Allah Ta'ala tak bagi hampa makan daripada situ. Pasal dia kelentong. Pasal Allah Ta'ala nak hambat hampa keluar daripada sini, pasal tu dia tak bagi. Jangan hampa pergi makan situ, hampa akan terus hidup sini, dia tak boleh buat apa kat hampa. Cara dia menipu. Itu dalam surah A'raf. Mana ceritanya tu dilebarkan lagi. Baik. Ringkas cerita dalam surah ini ialah syaitan dia berusaha untuk nak menipu. Itu memang kerja dia.
Tu memang kerja dia. Pada awal lagi, isu syaitan dengan manusia ni, dia memang try untuk bagi manusia jadi sesat. Nabi Adam AS dia cuba tipu untuk dikeluarkan daripada syurga. Maka sebab mengeluar ia akan keduanya daripada barang, fa akhrajahuma mimma kana fih, maka sebab mengeluar ia akan keduanya daripada barang yang ada keduanya padanya, daripada nikmat syurga. Wa qulna ihbitu, dan kami kata turun kamu sekalian. Setelah mana Nabi Adam AS tewas dengan pujukan syaitan itu, maka diperintahkan kepada Adam, wa qulna ihbitu, dan kami kata turun kamu sekalian ke bumi, ba'dukum li ba'din adu, setengah kamu bagi setengah itu berseteru, daripada zalim setengah akan setengah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kamu pada dalam bumi itu tempat ketetapan dan tempat bersedap-sedap hingga sampai waktu ajal kamu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, maka bertemu Adam daripada Tuhannya beberapa kalimah taubat, diilham akan dia, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makna, hai Tuhan kami, telah zalim kami akan diri kami, dan jika tiada engkau ampun bagi kami dan engkau rahmat akan kami, nescaya jadilah kami daripada jumlah segala orang yang kerugian. Maka mendoa Adam dengannya, fataba alaih, maka diterima taubat Allah atasnya. Innahu huwat tawwabur rahim, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang banyak menerima taubat hambanya, lagi amat kasih sayang. Qulna ihbitu minha jami'a, kami kata turun oleh kamu ya Adam daripadanya syurga sekalian kamu ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka manakala datang akan kamu daripada aku itu hidayah, kitab dan rasul, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa ikut hidayah aku, rasul aku dan kitab aku, maka beriman ia dengan aku dan amal ia dengan taatku, fala khaufun alaihim, maka tiada takut atas mereka itu pada akhirat, walahum yahzanun, dan tiada mereka itu duka cita pada akhirat dengan dimasuk mereka itu ke dalam syurga. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, dan segala mereka yang kafir dan dusta mereka itu dengan segala kitab kami itu, ulaika ashabun nar, mereka itulah segala yang mempunyai neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya berkekalan sekalian selama tiada keluar dan tiada fana. Baik, sehingga di situ. Pada hari ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok sikit-sikit. Allah Taala berfirman kepada Adam dan juga kepada isterinya, duduklah dalam syurga. Duduklah dalam syurga. Baik, sekarang ni adakah syurga yang Nabi Adam duduk itu, syurga yang Nabi Adam duduk dalam syurga itu, Allah Taala suruh duduk dalam syurga itu, syurga yang difahami oleh kita melalui syurga dalam ayat Quran sebut syurga banyak tu. Adakah syurga itu ataupun syurga lain? Ataupun syurga yang lain? Baik, ada golongan yang mendakwa bahawa syurga yang Nabi Adam duduk itu bukanlah syurga yang nak ditempatkan manusia di akhirat nanti. Ada yang kata berpandangan bahawa dia merupakan bustanan fil ardi, taman daripada taman-taman duduk dalam bumi juga. Seolah-olah dia kata apa, syurga tu Allah Ta'ala bubuh di bumi dah. Maknanya bukan syurga yang kita nak masuk nanti, tak. Dia kata begitu. Ini satu fahaman, fahaman yang menyeleweng, dan dijawab hujah dia. Hujah kenapa dia kata bukan syurga itu, kerana dia kata orang masuk dalam syurga tak boleh keluar. Satu. Yang kedua, duduk dalam syurga mana ada taklif? Tidak ada taklif. Ini kan Nabi Adam duduk dalam syurga ada taklif. Ada benda yang dilarang. Larangan itu merupakan satu taklif. Taklif maknanya tanggungjawab dia kena buat. Ini satu pandangan, satu golongan yang berpandangan begitu. Jadi dijawab oleh ulama daripada Ahlus Sunnah. Yang tadi bukan Ahlus Sunnah hujah tu. Ulama Ahlus Sunnah menjawab bahawa sebenarnya
syurga itu adalah syurga yang Allah Ta'ala tempatkan Adam, itu adalah syurga yang sebenar. Bukan ada syurga yang kedua dah. Bukan kata syurga tu makna taman di bumi, bukan. Dia adalah syurga yang Allah Ta'ala ciptakan untuk bubuh manusia yang dijanjikan dengan kemenangan di akhirat nanti. Baik, jadi hujah golongan ini apa dia? Golongan Ahlus Sunnah berhujah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Mi'raj masuk dalam syurga. Nabi masuk dalam syurga. Kemudian Nabi keluar balik. Masuk dalam syurga, tengok macam mana nikmat dalam syurga, kemudian Nabi keluar. Jadi mematah hujah bahawa bukan kata tak boleh keluar dari syurga, boleh. Jadi dia kata Nabi Adam kena keluar tu maknanya dia bukan masuk pun syurga. Jadi dengan sebab tu boleh keluar. Kalau dah masuk tak boleh keluar. Itu satu hujah. Baik. Jadi adakah manusia duduk dalam syurga tidak ada taklif langsung? Adakah tidak ada langsung apa yang nak dibuat oleh orang dalam syurga? Ada sebenarnya. Ulama menjawab bahawa yang diminta, yang disuruh orang duduk dalam syurga ni adalah al-ma'rifah wat tauhid. Al-ma'rifah wat tauhid itu tanggungjawab orang duduk dalam syurga, dan benda itu dia berlaku dengan cara automatik sendiri. Masuk dalam syurga, manusia akan merasai kenikmatannya bagaimana Allah Ta'ala memberi ganjaran. Dan pada waktu tu manusia seperti mana malaikat beribadat tu. Tidak merasai langsung bebanan dalam melaksanakan ibadat, lantaran merasai nikmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terperi. Tak ada ganjaran pahala dah masa tu, tapi buat juga kerana memang ada asar yang menyebut dan ayat sendiri yang menyebut bahawa manusia duduk dalam syurga mengucapkan kata-kata seperti alhamdulillah. Ada yang mengucapkan kata-kata syukur begitu. Dia sebenarnya bukan suruhan, tapi dia adalah satu benda yang menjadi lumrah masuk dalam syurga dan buat begitu. Baik, jadi jelas bahawa bukan tidak ada langsung tanggungjawab orang duduk dalam syurga. Dia ada tanggungjawab, tetapi bukan ala sabili taklif, bukan atas sebab untuk bagi bebanan atas dapat pahala atau tidak. Baik, itu satu isu. Itu satu isu tentang Nabi Adam masuk dalam syurga bersama dengan isterinya. Kemudian berkenaan dengan tumbuhan yang ditegah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegah Nabi Adam daripada menghampiri. Wala taqraba tu maknanya jangan dekat. Bukan sahaja jangan makan, tapi jangan hampir pun pokok tu. Ni satu kita kata apa? Satu bentuk larangan macam Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Hampir pun jangan, apatah lagi buat. Ini hampir pun jangan, apatah lagi makan. Itu makna dia. Baik, jadi Nabi Adam alaihissalam dilarang untuk menghampiri pokok ini. Jadi kadang-kadang orang cuba untuk nak buat keluar cerita, dan kadang-kadang otak ni suka fikir. Bila otak fikir kan, pasal apa Allah Ta'ala buat begitu? Buat apanya? Dah duduk dalam syurga, buh syarat macam tu pula, bagi susah buat apa? Dia main otak ni, otak manusia main fikir begitu. Allah Ta'ala ni saja-saja kan nak kena Nabi Adam. Nak bagi Nabi Adam kalau duduk dalam syurga elok saja nak kena buat syarat begitu supaya Nabi Adam kena keluar. Wajar ke kita kata begitu? Bolehkah kita begitu? Baik. Persoalan yang berkait dengan itu, pokok tu pokok apa? Pokok tu pokok apa? Dalam perkenaan dengan persoalan ini pun kadang-kadang orang suka duk tanya kan. Kadang-kadang orang sebut pokok tu nama pohon khuldi, dia kata. Syajaratul khuld. Khuld tu makna kekal. Berkekalan. Pokok tu nama berkekalan. Jadi orang pun kadang-kadang tak tahu nak buh nama apa, buh nama khuld. Imam At-Tabari menyebut tentang perkara ni, bagi dia kata apa? Pokok itu sama ada dia ni disebut sebagai al-bur. Bur tu makna gandum. Sama ada pohon itu yang dimaksudkan dengan syajarah ini al-bur ataupun disebut al-inab. Inab tu apa? Inab tu buah anggur. Buah anggur. Ada. Sama ada pohon inab ataupun disebut juga sebagai hintah. Ataupun dia kata apa? Syajaratut tin. Pokok tin. Macam kita panggil apa? Buah ara. Buah ara tu, pokok tin. Wa tin wa zaitun tu. Dikatakan begitu. Apapun kata Imam At-Tabari dalam perkara ini, bahawa barang siapa yang
yang apa nama ni, yang tahu sekalipun tentang perkara itu, dia tidak ada apa-apa manfaat kan. Dan kalau orang itu tak tahu tentang benda tu, tak ada apa-apa masalah, dia kata. Dia tidak menjatuhkan apa-apa langsung martabat ataupun maruah orang tu kalau dia kata saya tak tahu pokok tu pokok apa. Dan bagi Imam Tabari, dia tidak menggalakkan orang untuk cari jawapan tentang pokok tu pokok apa. Biar pi tu sudut cari. Itu pesanan daripada Imam At-Tabari daripada tafsirnya. Baik, jadi dia kata pokok itu biar pi lah. Apapun Allah Ta'ala melarang Nabi Adam dan juga isterinya daripada menghampiri pokok tersebut. Baik. Kemudian kita pun tahu cerita bagaimana Nabi Allah Adam AS terkalah dengan pujukan syaitan ini. Dan kita dah tengok pada bulan yang lepas bagaimana kisah Israiliyat. Dan kita tengok bagaimana kisah yang Israiliyat, bagaimana dikatakan iblis tu menyamak jadi ular. Ular tu ada 4 kaki macam unta, kan? Saya cerita dah bulan sudah bagaimana kisah Israiliyat ni. Dia masuk dalam ular tu, kemudian ular tu menyusup masuk dalam syurga. Dikatakan pasal apa? Pasal kan iblis dah dihalau, dia kena hambat keluar daripada syurga, jadi dia nak masuk tak boleh. Maka dia buat helah masuk dalam badan ular, kemudian masuk dalam syurga. Kisah ni kisah Israiliyat, kisah rekaan, dongeng yang tak betul, bukan satu fakta. Dia adalah cerita-cerita yang pelik-pelik yang dimasukkan dalam tafsir, dalam ayat-ayat dalam kisah-kisah Quran ini untuk apa? Untuk menarik minat orang. Kisah ni nampak pelik, seronok baca. Itu tujuan Israiliyat. Dia cerita bagaimana dia masuk dalam syurga tipu Nabi Adam alaihissalam. Baik. Jadi kita tahu cerita itu. Persoalannya ialah, ni pun kadang-kadang orang duk bangkitkan juga, adakah Nabi Adam sebagai insan yang bersalah dan berdosa dalam kes ni? Nabi Adam dikatakan sebagai insan yang terpedaya, dia buat salah, sampai tahap ada manusia yang menyalahkan Nabi Adam ini dan menghukum dia sebagai berdosa, dan dosa itu diwariskan kepada manusia-manusia lain yang disebut sebagai dosa warisan. Nampak? Daripada kisah ini, kalau kita cuba mengkaji daripada pegangan-pegangan, anutan-anutan manusia, kita akan jumpa fahaman begitu. Nabi Adam sebagai manusia yang bersalah, kemudian dosanya kita tanggung sama. Itu satu fahaman yang menyeleweng. Baik. Jadi dijawab oleh ulama, adakah Nabi Adam ini seorang yang bersalah dalam kes ini? Maka alasan diberi, hakikatnya Nabi Adam alaihissalam berlaku perkara tersebut bukan menunjukkan kepada dia ni seorang yang salah. Bukan nak bagi tahu kata Nabi Adam ini seorang yang berdosa. Kenapa? Satunya di antara hujah yang diberi ialah Nabi Adam alaihissalam seorang nabi. Bila mana seorang nabi membuat sesuatu perkara yang mendapat teguran ataupun pembetulan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan atas sebab kesalahan. Itu atas sebab dia memilih untuk membuat sesuatu yang baik, bukan yang terbaik. Dia buat sesuatu yang baik, tapi ada satu lagi yang lebih baik pada tu. Cuma dia buat hak second class, hak kurang sikit, tetapi tidak dalam ruang berdosa. Belum. Yang disebut sebagai al-fadil minal afdal. Dia buat tu benda yang elok dah, tetapi ada lebih baik pada tu. Yang dia tidak buat yang tu, dia buat yang kedua. Banyak kes Nabi kita sendiri pun berlaku perkara tersebut. Kes Nabi bebaskan tawanan dalam peperangan Badar, sama kan? Turun ayat Quran, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Allah Taala seolah-olah tarjih, Allah Taala menerima seolah pandangan Sayyidina Umar lebih tepat daripada pandangan Sayyidina Abu Bakar yang Nabi pilih. Nabi pilih kita bebas tawanan, ambil pampasan. Kita bebas tawanan, kita suruh dia pajak anak-anak kita sampai cerdik, kita lepas mereka. Tak, Nabi pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar. Tapi turun ayat lepas tu nak menjelaskan bahawa pandangan Sayyidina Umar lebih tepat. Begitu juga dalam kes apa? Dalam kes Nabi ditegur. Dalam kes Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan ada beberapa kes lagi. Bagaimana perkara tersebut berlaku. Adakah benda-benda macam ni menunjukkan kepada kita bahawa Nabi itu berdosa? Jawapannya tidak. Kerana pegangan kita
bahawa Nabi dan Rasul maksum daripada dosa besar. Satu. Yang kedua, pandangan yang kedua adalah maksum daripada sebarang dosa. Nampak? Jadi pegangan-pegangan yang kita pegang begini menjelaskan kepada kita apa yang dibuat oleh Nabi dan Rasul ini benda betul. Tapi ada satu lagi yang rasa-rasanya itu juga lebih betul daripada yang kedua tadi. Baik, itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, disebut bahawa apa yang Nabi Adam buat ini adalah dalam tempoh sebelum baginda dilantik menjadi Nabi. Satu pula hujah yang kedua. Nah, maknanya Nabi Adam kalau katakanlah yang dia buat ini sebagai salah, nah, yang dia tertewas dengan pujukan iblis ini, katakanlah ada orang kata salah, tak apalah kita kata salah. Tapi hujah kita, Nabi Adam pada waktu itu belum diutuskan menjadi Nabi. Dia seorang-seorang bersama dengan isterinya. Belum lagi diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ini pandangan yang kedua, demi nak bagi tahu kata apa? Maksum Rasul itu. Maksum seorang Rasul. Siddiq, tabligh, amanah, siddiq, tabligh, fatanah itu ada daripada Nabi Adam sampai kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian isu yang berikutnya, syaitan telah menipu. Syaitan tipu Nabi Adam, sedangkan orang kata iblis ni dah kena halau. Macam mana dia boleh tipu? Dia bukan duduk dalam syurga. Dia bukan duduk dalam tu. Baik. Jadi di sini kita menjawab bahawa benarnya iblis ini, satu-satu jawapan ialah dia boleh menipu. Dia menipu Nabi Adam ini dengan dia boleh masuk dalam syurga. Tadi kata kena halau. Ya, dia tidak boleh masuk, kata ulama, ala sabilit takrimah. Dia tidak boleh masuk dalam syurga dalam keadaan dia ini sebagai makhluk yang dimuliakan. Tak boleh. Tapi dia boleh masuk dalam syurga dalam keadaan dia ini terhina. Dia masuk juga dalam syurga tapi dalam keadaan dia ni semua orang tak suka ke dia. Dia ni makhluk yang dibenci, dia dilaknat. Tapi dia tetap boleh masuk dalam syurga. Tak seperti mana malaikat. Hak boleh masuk dalam syurga dan duduk dalam syurga dalam keadaan dia terhormat. Dia terhormat. Itu satu jawapan. Yang keduanya juga menjawab bahawa apa yang dilakukan oleh iblis adalah dengan cara waswasah yang berlaku dengan cara apa? Dengan cara mustata'ah lahu 'alal bu'di. Dengan cara dia cuba untuk tipu Nabi Adam melalui jarak jauh. Jarak jauh maknanya memperdaya Nabi Adam daripada jarak yang bukan duduk dekat, duduk jauh. Macam yang dibuat kepada manusia sekarang. Apa yang syaitan buat untuk tipu orang sekarang? Dia tidak, dalam banyak keadaan syaitan tidak dekat dengan kita. Dia bukan main duduk rapat, tak. Dalam jarak yang jauh. Dan kalau dekat sekalipun, tetapi dalam situasi yang memang susah sangat nak berkomunikasi. Dan kadang-kadang dalam situasi yang tak nampak, dalam keadaan yang memang kita tak boleh rasa kehadiran dia, tetapi kita tertipu, kita kalah juga. Bentuk begini. Bentuk beginilah yang Nabi Adam AS kena perdaya dengan syaitan. Maka dengan sebab itu Nabi Adam AS dan juga isterinya tertewas juga dengan dengan iblis AS ini. Dengan iblis laknatullah alaih ini. Baik. Kemudian tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala suruh keluar. Qul nahbitu. Keluar hampa semua. Turun hampa kesemuanya. Ayat itu merujuk kepada jumlah yang ramai. Sedangkan yang bersalah ni Nabi Adam dan isterinya Hawa. Pasal apa yang suruh keluar ke semua? Maka kata mufassir, yang diertikan dengan ramai ini sama ada satunya Adam AS dan isterinya juga iblis. Iblis maknanya iblis pada waktu tu yang sebelum ni dah terlaknat apa semua, akhirnya boleh kita kata tadi ni tetap boleh masuk. Maka yang kali yang kedua ini terlaknat dan terus dihalau daripada syurga. Ataupun pandangan yang kedua yang disebut sebagai keluar kamu semuanya ialah Allah Ta'ala merujuk kepada apa? Nabi Adam, isterinya
dan juga seluruh zuriat keturunan Nabi Adam kena hala keluar daripada syurga. Kena hala keluar. Baik, jadi di sini tuan-tuan, kita patah balik yang isu tadi. Adakah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang kita kata telah buat satu perkara yang mengakibatkan baginda terkeluar daripada syurga ini, adakah kita nak kata seolah-olah Allah Subhanahu wa taala saja nak buat? Saja nak kena ke apa ke? Tak. Baik, jadi dalam hal ini saya merujuk kepada apa yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dia sebut dalam nak menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah Taala buat. Allah itu la tublighuhul awham wa la tudrikuhul afham. Apa yang Allah Taala buat, la tublighuhul awham, dia tidak mampu untuk dicapai oleh sangkaan-sangkaan. Maknanya manusia cari macam mana sekalipun jawapan nak menjelaskan tentang apa yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi Adam ini, manusia tidak akan mampu untuk memberi satu prasangka apa yang Allah Ta'ala buat ni. Nak bagi satu, kita kata apa, logiknya, kita nak bagi satu jawapan yang tuntas kenapa Allah Ta'ala buat begini, manusia tidak akan mampu. Kita buat main macam-macam alasan begitu. Ada sahaja orang boleh argue, boleh patah hujah kita. Dan boleh juga, dan kita kata juga la tudrikuhul afham, dan dia tidak mampu untuk dicapai oleh mana-mana kefahaman. Maknanya kita tak boleh nak faham sungguh-sungguh hakikat apa yang Allah Ta'ala buat. Kita duk tanya persoalan, kalau kita masih duk tanya pasal apa Allah Ta'ala buat begini, kenapa Allah Ta'ala buat kat Nabi Adam begini, alangkah baiknya kalau biar aja Nabi Adam duduk dalam syurga, kita semua duduk dalam syurga terus, tak payah keluar main duduk dunia ni. Senang, tak gaduh susah-susah payah nak cari makan lah, nak apa lah, mengaji apa, tak payah dah. Duduk dalam syurga terus kan senang. Pasal apa susah-susah halau kita main ke bumi? Tak. Main je persoalan itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Tak boleh, kita tak akan boleh sama sekali nak bagi rasional kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini terhadap apa yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi Adam. Tak boleh. Walaupun kita bagi jawapan lah sekali, itu jawapan yang terakhir. Kita tak akan mampu untuk mencapai satu martabat memahami apa yang Allah Ta'ala buat terhadap manusia. Dia tidak ada logik, tidak ada rasional yang boleh kita nak bagi. Dan kes Nabi Adam ni sama. Kes Nabi Adam ni sebagai satu sampel yang kita boleh tengok. Tak boleh kita nak bagi orang yakin, orang khususnya orang yang tak setuju dan orang yang saja nak bangkitkan isu supaya orang Islam jadi sesat. Tak boleh kita nak bagi tahu lah sekali, kita kata begitu. Kerana dia adalah Allah. Dia bukan makhluk. Dia nak buat ikut suka dia. Dan kita tidak mampu untuk nak mempertikai apa yang Allah Ta'ala buat. Itu yang terakhir. Setelah mana kita ada rasional dia. Kenapa Nabi Adam begitu, kenapa begini, tapi akhirnya tak mau dengar juga. Itulah jawapan terakhir yang kita boleh bagi. Pun begitu tuan-tuan, pun begitu, kita melihat bahawa terdapat banyak hikmah di sebalik kisah Nabi Adam ini. Banyak hikmah dia. Di antara hikmah yang kita boleh ambil, di antara hikmahnya, yang pertama ilmu. Ilmu ada banyak sangatlah, ada banyak sangat ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala beritahu Nabi Adam ni sifatnya begini-begini, Nabi Adam nak ditempatkan begini, dipersoalkan pula. Dipersoalkan pula. Baik, malaikat menjawab apa? Qalu subhanaka la ilma lana, wahai Tuhan kami, maha suci Engkau, la ilma lana, kami tak tahu, kami tidak tahu. Ayat ini Allah Ta'ala masuk dalam Quran nak bagi tahu, nak ajak kepada kita bahawa betapa banyaknya perkara yang manusia tidak tahu, dan tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kita kata kita tidak tahu dalam banyak hal. Sehingga kan tuan-tuan, Imam Malik bin Anas, ni kisah yang masyhur. Imam Malik ni kisah yang masyhur. Orang tengok bagaimana orang bertanya kepada Imam Malik. Dan satu majlis orang tanya Imam Malik, ada orang kira tu soalan tu. Dalam apa nama ni, Said Hawa buat mai dalam tafsir dia kata ada orang bagi tahu soalan yang ditanya kepada Imam Malik sebanyak 48 soalan.
Nah, banyaklah, ada yang biasa orang sebut 80, ada yang kata sampai banyaklah soalan. Nah, ada yang kata sampai 40, tapi saya merujuk kepada tafsir asas fi tafsir Said Hawa menyebut bahawa orang melihat bagaimana Imam Malik bin Anas ditanya 48 soalan, dan periwayat tersebut menjelaskan bahawa 32 soalan dijawab oleh Imam Malik dengan kata apa? La adri. La adri itu mana? Aku tak tahu. Nah, daripada 48 tolak 32, kira-kira 16 soalan aja yang dia jawab. Tak tak macam kita lah ni. Kita lah ni tanyalah bab apa pun, tak ada aja jawabnya. Pusing kat mana pun, kita lah orang yang paling alim seluruh dunia. Tanya bab kereta reti, tanya bab jalan raya boleh, tanya bawa kapal terbang apa reti dia tu. Tanya jalan tak mana pun dia tahu. Pasien setengah orang tu tak boleh tunjuk kat orang kata dia tak tahu. Dia mesti tahu punya. Koman lah kalau kata tunjuk orang kata tak tahu tu, kira koman. Dia mesti tahu punya. Tak, nak buat apa nama ni, nak masak reti. Nak apa nama ni, nak perap daging pandai. Mancing ikan dia reti. Menjala semua boleh. Tu dia. Pasien. Pasien setengah-setengah orang tak. Tapi tak boleh lah kata semuanya tak tahu. Payah juga. So kata begitu, tanya apa saya tak tahu. Tak. Semua tak tahu payah. Apa nama ni, yang membatalkan wuduk pada tak tahu, payah begitu. Sampai ke semua tak tahu, tak boleh juga. Tak. Jadi maksud dalam persoalan dalam kes ini, maknanya ada benda yang kita tak tahu, habaq kata tak tahu. Habaq kata tak tahu. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak tahu, tapi kalau sekali habaq kata tak tahu, sekali orang kata dia tak erti pula. Apa ni yang tu pun tak tahu. Malulah pula, rasa lekeh tak tahu. Nak try jawab juga tu. Bila jawab juga, lama-lama dia terendah dinding, salah. Lepas tu orang tolong perbetul kat dia, malu kat orang pula. Bik kata tak tahu awal. Tak. Di separuh daripada jawapan adalah wallahu a'lam. Baik. Yang keseterusnya, hikmahnya juga ialah rahsia kejadian manusia. Hikmah kejadian manusia, taklil daripada penciptaan manusia, di antara yang besar sekali daripada dia adalah ilmu pengetahuan. Itu di antara yang terbesar. Dan betul dah dengan apa yang berlaku dalam sirah Nabi. Hak mula-mula Allah Ta'ala suruh dengan Nabi kita apa dia? Iqra. Tentang ilmu. Tentang ilmu pengetahuan. Tuan, kita ni makin lama kita mengaji, makin kita rasa kita tak erti. Makin kita baca buku, makin kita berasa banyaknya benda nak baca. Makin kita duk ligan. Apa nama ni, penulisan ilmiah yang ada, makin kita duk berasa kita ni ketinggalan daripada orang lain. Melainkan kita ni tak ambil peduli. Kalau kita tak ambil peduli, kita duk rasa kita reti situ. Kita duk rasa kita tahu situ. Ada. Tapi kalau kita ambil peduli, kita mengaji, tak? Kita jumpa dengan orang alim, baru kita tahu. Rupa-rupanya kita ni, ya Allah, jauh sungguh daripada golongan-golongan terdahulu. Ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama yang di kalangan orang-orang yang hebat, tabi'in dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam sejarah bagaimana golongan ulama ini peringkat awal periwayatan hadis. Kalau kita tengok sejarah, golongan yang pertama adalah golongan disebut sebagai golongan yang mula memperkemaskan tentang periwayatan hadis ini adalah di kalangan mereka digelar sebagai tabi'in. Golongan tabi'in ini, tuan-tuan, boleh kita bayangkan bagaimana golongan ini, mereka ini memasukkan seluruh maklumat daripada Al-Quran dalam kepala mereka. Bukan sahaja yang itu, tetapi huraian daripada apa yang Nabi sebut, huraian daripada apa yang Nabi buat, dia hafal ke semua. Di antara 3 tokoh yang paling hebat yang kita boleh tengok dalam menyebar ilmu Islam ini, yang kalau kita tengok sahabat yang mengasaskan satu bentuk pendidikan, satu bentuk sekolah yang mengeluarkan pakar-pakar Islam. Satunya yang disebut sebagai Abdullah ibn Abbas, yang keduanya Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Abdullah ibn Mas'ud. Ni 3 orang yang mengasaskan madrasah. Mengasaskan madrasah di Mekah, Ibn Abbas, kemudian mengasaskan sekolah di Iraq, Kufah, Basrah itu.
Ubay bin Ka'ab dan Abdullah ibn Mas'ud di Madinah. Ni 3 orang tokoh sahabat, tokoh ulama besar di kalangan para sahabat. Depa ni buat satu institusi pengajian dikenali sebagai madrasah Madinah, madrasah Ubay, madrasah Ibnu Mas'ud, madrasah Ibnu Abbas. Daripada situ depa lahirkan golongan ulama di kalangan para tabi'in, keluar di kalangan golongan yang hebat-hebat. Daripada situ keluar ulama-ulama yang cukup hebat, seperti lahirnya golongan yang ketiga dah. Imam Al-Bukhari itu golongan yang ketiga. Sehebat-hebat Imam Al-Bukhari itu, dia lahir daripada seorang tokoh Syihabuz Zuhri yang lahir daripada golongan tabi'in, mai daripada golongan yang belajar daripada sahabat. Kita boleh bayangkan bagaimana Imam Bukhari menghafal 600,000 hadis beserta dengan sanad, rijal yang menyampaikan kepada dia sanad itu seorang-seorang. Bukan takat tu, dia kenal seorang-seorang. Dia ni ada orang kritik dia, dia ni ada orang komen pasal dia, dia ni ada orang puji dia. Dia boleh kenal seorang-seorang tu. Kita tak boleh nak fikir kalau dengan tempoh hidup dia 63 tahun, tidak masuk akal dia boleh hafal 600,000 hadis beserta dengan orang yang menyampaikan. Bila dia kenal dia, Pak? Bila dia kenal. Dan setiap satu hadis dikatakan bila mana dia nak sahkan hadis itu, dia akan sembahyang sunat dulu. Kemudian dikatakan dia menyiapkan Sahih Bukhari itu di sebelah makam Rasulullah. Kira-kiranya memang tak dan 600,000 tu dia saring pula. Dia kelas mana satu yang sahih. Dia kelas-kelas mana yang sahih, mana yang tak sahih. Daripada 600,000 tu, ada 100,000 sahaja dikatakan yang sahih. Pilih lagi hanya tak sampai 10,000 dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Betul boleh bayang bagaimana usaha yang dia buat. Tu belum kira yang dia pergi cari tu, yang dia pergi jujuk seorang-seorang. Nak dapat satu dia pergi cari seorang-seorang. Bila dia buat? Kita tak boleh nak fikir. Kita tak, kalau kita duduk fikir juga, rasa-rasa macam tak logik. Itulah hakikatnya. Itu contoh bagaimana seorang yang begitu teliti dalam nak menyampaikan ilmu kepada manusia. Dan lebih menarik lagi bila kita cerita, Imam Bukhari ni, dia bukan takat tu saja, dia susun buku dia tu berdasarkan kepada maklumat-maklumat dalam masalah fiqh. Allahu Akbar. Kena tengok pula masalah dalam masalah fiqh tu. Tuan boleh bayang orang yang begini, bagaimana guru dia? Kita boleh kira tu, guru dia tak mana. Kalau guru dia hebat dah, tu belum sahabat lagi, guru dia belum sahabat lagi. Bagaimana sahabat Nabi? Masya Allah. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana hebatnya sahabat-sahabat yang lahir daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenal orang begini, maka kita kenal siapa guru dia, kita kenal siapakah guru kepada maha guru dia. Yang ni Rasulullah sendiri sebagai guru utama yang bukan sahaja mengajak, menyampaikan ilmu, tetapi mengajak dan menyampaikan adab kepada dia. Jadi benda itu bertitis sampai kepada kita. Jadi tuan-tuan bertengok. Itulah rahsia dia. Rahsia bagaimana kelebihan yang ada kepada manusia, iaitu tentang ilmu pengetahuan. Dan kalau siapa yang nak hebat, nak maju, maka dia mencapai kelebihan dari sudut ilmunya. Baik. Kemudian hikmahnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan imtihan, menjanjikan ujian. Imtihan bagi manusia. Imtihan kepada manusia, dia main ikut mana? Satunya syaitan. Ba'dukum li ba'din adu. Merujuk kepada apa? Duk di dunia nanti sebahagian kamu musuh dengan sebahagian. Maknanya manusia akan bermusuh dengan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan tu musuh yang nyata bagi kamu. Allah Taala habaq dah. Nak hantar ke dunia pun habaq siap dah. Adam esok duduk di dunia, esok musuh kamu yang ni. Nak pesan kepada anak cucu kamu, inilah musuh kamu. Iblis, dia tipu kamu pada syurga lagi, tipu dah. Satu. Yang keduanya Allah Taala sebut juga ba'dukum li ba'din adu, merujuk kepada apa? Setengah manusia musuh kepada setengah. Manusia hidup dalam keadaan permusuhan. Sebahagiannya seteru dengan sebahagian yang lain. Sebahagiannya buat naya kepada sebahagian yang lain, buat zalim kepada sebahagian yang lain. Lalu Allah Taala menyebut bahawa manusia boleh menyelesaikan masalah itu. Macam mana cara dia? Apabila datang kepada kamu, faman tabi'a hudaya, siapa yang sampai kepada dia petunjuk daripada aku,
Siapa yang ikut petunjuk itu, fala khaufun alaihim, dia tak akan rasa gusar dan tak rasa bimbang. Dunia pun tak risau, akhirat apatah lagi. Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Dia tak campak dunia, hampa buatlah ikut suka hampa, tak. Siapa yang ikut yang ni, dia akan selamat. Kemudian berkenaan dengan taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Dan satu riwayat daripada Ibnu Abbas, satu riwayat daripada Ibnu Abbas, bagaimana Nabi Adam alaihi salam berlaku kisahnya begitu, maka dia bertanya kepada Allah. Dia tanya, apa tanya dia? Ya Rabbi, alam takhluqni biyadika? Seolah-olah mengadulah, wahai Tuhanku, tidakkah aku ini engkau jadikan dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu engkau menjadikan aku? Adakah engkau menjadikan aku? Allah Ta'ala jawab kepada dia, faqila lahu bala, ya betul, akulah menjadikan kamu. Wa katabta alayya an a'mala hadha. Dan Nabi Adam tanya lagi, wahai Tuhanku, adakah engkau juga yang telah menetapkan yang aku buat begini, begini, begini? Ni nasibku ini, adakah juga engkau yang tetap? Engkau bagi jadi aku. Kemudian adakah engkau juga yang telah mentakdirkan aku buat begini? Seolah-olah merayulah, tak, dengan apa yang menimpa dia tu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qila lahu bala. Betul. Ya, akulah yang telah menentukan segala-galanya atas apa yang berlaku kepada engkau. Qala ara'aita. Baik, apa yang Nabi Adam sebut, dia tidak komplain. Ini satu bentuk pemikiran, satu bentuk cara pemikiran. Maknanya bagaimana muamalah kita dengan Allah. Allah Ta'ala takdir begitu, lagu mana nak buat? Maka Nabi Adam tanya, ara'aita in tubtu hal anta raji'i ilal jannah? Wahai Tuhanku, dah begitulah keadaannya, dah jadi macam tu. Kalaulah aku bertaubat kepadamu, wahai Tuhanku, adakah engkau akan bagi aku patah balik masuk dalam syurga? Tu dia. Ini Nabi Adam tanya begitu. Maknanya berfikiran positif dan pandang ke depan, bukan patah balik belakang, duk petikai lagi apa hak berlaku dah, nak kata apa? Nak kata apa lagi dah. Jadi nak cari jalan menyelesai. Adakah dengan cara aku bertaubat ni engkau boleh patahkan aku balik masuk dalam syurga? Qala, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'am, ya, janji Allah Ta'ala manusia boleh patah balik masuk dalam syurga. Dan di antara ramuannya apa dia? Taubat. Bertaubat. Kita semua kena bertaubat. Kita semua kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Hari-hari kena minta ampun. Setiap masa kita bersalah, setiap masa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga taubat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah juga ialah al-kibru bidayatul khata'. Apa dia? Takabur itu adalah permulaan kepada salah. Takabur, kan iblis mula-mula dia takabur dulu. Dia takabur dulu, tak mau ikut perintah, tak mau dengar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak patuh, dia tidak sujud, dia tidak tunduk kepada Nabi Adam. Kerana apa? Kerana takabur. Kerana dia berasa dia besar, dia berasa dia hebat. Maka apa berlaku kepada dia? Selepas itu kesalahan dia semakin bertambah. Kesalahan dia semakin hari semakin bertambah. Sehingga kan tuan-tuan, iblis ini pernah diceritakan bagaimana iblis ini pernah didatangkan bertemu dengan Nabi Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tu hak yang tipu Nabi Adam tu lah. Kan dia dijanjikan yang dia akan hidup terus sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Allah Ta'ala janji dia hidup, dia tak mati. Pernah mai jumpa dengan Nabi Muhammad, dia mai, sahabat-sahabat tiba-tiba bau busuk sangat. Semua tak tahan busuk ni, busuk sangat-sangat. Habis tu sahabat semua dah tak tahan. Nabi kata ada tetamu, kita ada tetamu. Maka tetamu tu pun datang. Maka dia memperkenalkan diri dia, seorang yang cukup tua sangat dah, cukup tak larat mai jumpa dengan Nabi. Sahabat tengok. Maka Nabi cakap, tanya dia, dan dia mengaku bahawa dia diperintahkan oleh Allah untuk mai menghadap dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, dalam keadaan dia dah cukup tua. Maka jumpa itu, dia nak minta tolong
nak minta tolong kepada Nabi kita supaya dia ini dimatikan. Allahu Akbar. Dia kata dia tak tahan sangat dah menderita sangat, minta supaya dia dimatikan saja. Minta dimatikan. Dia minta Nabi kita tolong doa. Saya tak minta Nabi Muhammad tolong doa ni mustajab. Nabi kata dia tidak akan minta, kerana ini merupakan ketentuan Allah yang dia ini tidak berkuasa nak minta kepada Allah untuk tolong iblis ini. Tua sangat dah. Pada malam Mi'raj itu pun Nabi kita tengok dunia pun tua sangat dah. Ini kan pula yang si iblis ini yang Allah Ta'ala janji kepada dia dengan umur yang panjang sampai kiamat. Punca dia kerana dia takabur, dia terseksa hidup dia, dia merana hidup dia. Dan kalau kita tengok dalam banyak hadis-hadis qudsi, bagaimana syaitan ini dia akan menerima nasib yang cukup teruk di atas apa yang dia buat semasa di dunia, semasa dia menipu dari Nabi Adam lagi sampailah kepada hari ini. Di akhirat nanti cerita dalam banyak hadis-hadis qudsi bagaimana dia menerima balasan yang kita tidak boleh nak bayangkan teruknya balasan yang kena kepada dia. Punca daripada al-kibru, takabur. Maka kita kena usaha sungguh-sungguh untuk buang perasaan ini. Kerana Nabi pun sebut, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah takabur. Masya-Allah. Kalau sebesar tu pun tak boleh masuk syurga, tuan-tuan, kita nak buat gimana ni? Tak. Yang dikatakan takabur itu apa dia? Batarul haq wa ghamtun nas. Tak. Batarul haq maknanya menentang kebenaran. Tak. Benda hak betul kita duk tahan situ, menegakkan benang yang basah. Dan pelekeh orang. Jenis orang suka peleceh orang. Sama ada sembang dua orang ke, sembang ramai-ramai ke, dia kira nak kena orang. Jaga. Kadang-kadang melawak juga. Boleh nak melawak, tak ada masalah. Ada. Tapi adakah kita bercakap itu dengan niat untuk memperendah dan menghina orang di hadapan orang? Ada. Adakah itu? Oleh kerana kita ni kadang-kadang terkenal sebagai orang yang outspoken, orang yang memang cakap lantang, orang semua dengar cakap kita. Adakah dengan kelebihan itu kita nak merendah-rendahkan orang di hadapan orang? Kadang-kadang berlaku. Adakah niat kita begitu? Kalau begitulah niat kita, kita buat satu kesalahan, kena minta maaf kepada orang itu. Ada orang yang dia suka depan orang, dia cakap, orang gelak kat orang lain, dekat orang yang dia kata tu. Dia rasa puas bila dia buat gitu kat orang. Orang semua gelak pada satu orang, apa yang dia perkenalkan tu. Jaga-jaga jangan kita buat begitu. Mulanya kerana nak melawak, kerana nak bersuka-suka, tapi lama-kelamaan dia jadi penyakit. Penyakit yang suka perendah depan orang dan kita berasa kita hebat. Na'udzubillah. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita kena penyakit yang penyakit ini mula-mula dijangkiti oleh iblis ini. Jangan kita pula kena penyakit itu. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah. Pada kali yang akan datang kita akan sambung lagi melihat kepada ayat-ayat yang lain pula dalam surah ini. Moga-moga kita dapat menyambung lagi pembacaan kita pada kali-kali yang akan datang. Wallahu a'lam. Segala yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu sama-samalah kita minta ampun, kita sama-samalah minta supaya Allah Taala melengkapkan diri kita dengan segala kebaikan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi jahi khatamil mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.